Okey, untuk introduction to department saya di dalam Epson adalah department saya namanya Watch Case, Precious Parts slash Production Planning and Control. Dalam kurungan Watch Case P/PP. Dalam department saya ada 3 orang saja. Orang teratas sekali adalah exec saya itu Encik Syafiq bin Rashad dan leader saya Encik Afifah binti Ronak dan akhir sekali adalah saya student trainee Muhammad Hakim Zulkifli. Dalam department kita orang ni fokusnya adalah untuk mengeluarkan gelas jam dan untuk hantar barangnya ke kilang negara lain untuk membuat AR coating. Untuk organisation chart saya pula, saya dah terdapat dalam division PCM, iaitu Procurement Custom Management, dan Managing Director saya merupakan seorang Jepun, nama dia Mr. Ogurashiro, dan General Manager saya pula Mr. Kok Chi Hong. Untuk division saya ni memang fokusnya adalah untuk glass watch production saja, di mana kita akan keluarkan barang gelas untuk hantar kepada customer dan hantar kepada kilang kilang utama Epson iaitu di Jepun, SEP namanya. SEC, salah sorry. Dia akan cantumkan semua item-item yang telah dihantar oleh kilang saya untuk membuatkan satu jam. Ethic in pricing component of freight industry. Ethic in the pricing component of the freight industry, including company like Epson, involved in logistics and transportation, is crucial for maintaining trust, transparency, and fair competition within the market. Dia maksudnya etik dia akan sentiasa membina sesuatu kepercayaan pada customer untuk marketnya lebih bagus. Poin pertama saya untuk etik adalah first adalah fair pricing. Fair pricing ni maksudnya dia harga dia konsisten di setiap negara walaupun setiap negara mungkin harganya value duitnya lebih lain berbeza, tapi setiap negara akan diberi harga yang sama oleh Epson supaya dia tidak akan diskriminasi untuk membuat disadvantage kepada certain group. Poin kedua saya pula honesty and integrity. Epson perlu memberikan fakta yang betul tentang uh, detail barang yang dikeluarkannya. Sebagai contoh jam ni apa yang diorang boleh buat dan apa yang boleh dielakkan. Untuk nombor tiga pula adalah avoiding price fixing. Epson diorang perlu mengelakkan daripada membuatkan harga dia tetap supaya dia boleh jadi lebih fleksibel apabila ada berlaku apa-apa masalah supaya macam sebagai contoh company ekonominya sekarang tengah inflate, diorang boleh tambahkan lagi harga ataupun diorang boleh makin kurangkan harga based on the economy. Untuk cost structure adalah each transport mode. Example are air, sea, road, and rail. Has its own cost structure, which include factors such as fuel costs, labor costs, infrastructure fees, maintenance expenses, and regulatory compliance costs. Price competition often depend on how efficiently each mode can manage these costs and pass them on to customer. Sebagai contoh maksudnya adalah setiap transport ni berbeza dan diorang juga ada perbezaan kelajuan untuk hantar dan berapa banyak kos. Sebagai contoh kalau untuk air transport iaitu memakai aeroplan, dia akan jauh lebih laju daripada transport-transport lain. Namun kos dia akan lebih jauh lagi banyak daripada transport seperti sea transport iaitu yang menggunakan kapal. Apabila menggunakan kapal, diorang boleh membawa barang yang banyak. So, itu dari situ benefit kepada sea transport. Tapi untuk sea transport dia akan jauh lebih lama dibandingkan dengan air transport. Untuk price measurement Epson ni, dia akan menggunakan satu main point adalah market-based pricing. Another approach is market-based pricing where Epson analyze market dynamic, customer demand and competitor pricing to set its prices. This involve conducting market research, monitoring competitor, pricing strategy and understanding customer preference and willingness to pay. Maksudnya Epson menggunakan berapa banyak demand oleh customer dia yang diorang perlu buat untuk setkan harga setiap jam yang ingin dijual supaya customer mengikuti demand customer. Sebagai contoh kalau jam tu mahal maksudnya customer dia demand mahal lah. Dia mahu jam yang betul-betul berkualiti punya. Jadi harga pun akan sama dengan kualitinya. Untuk relationship between price and demand, point dia untuk Epson ni adalah price sensitivity.
The price elasticity of demand measure how sensitive consumer are to changes in the price of absent product. If demand is highly sensitive to price changes, it means that small changes in price will result in significant changes in demand. Maksudnya kita kena tengok juga macam mana perbezaan di antara harga dengan demand oleh customer, sebab jika berlakunya demandnya hanya tukarkan harga je lebih mahal sedikit tapi customer terus rasa marah, so ini akan membuatkan banyak masalah dan akan perlu membuat countermeasure. Untuk ethical issue in pricing, poin yang pertama saya adalah price discrimination. Absent should avoid engaging in price discrimination practice that unfairly disadvantage certain customer group based on factors such as demographic, location, or purchasing power. Pricing should be consistent and equitable for all customers regardless of their background or circumstances. Maksud daripada sini adalah Epson akan perlu mengelakkan daripada membuat harga dia berlainan dengan setiap negara dan perlu fokus harganya konsisten walaupun macam mana pun customer dia di negara lain, negara yang berbeza, tapi harga dia konsisten supaya dia tidak akan memberikan disadvantage kepada certain group yang mungkin akan lebih mahal, bayar lebih mahal sedikit tapi harganya konsisten. Untuk in conclusion, pricing in the context of company like Epson is not merely a matter of setting number. It embodies a range of ethical consideration that shape how business interact with their customer, competitor, and society at large. Maksudnya dalam konklusinya, pricing ni untuk company macam Epson, diorang tidaklah hanya sekadar nombor. Dia juga perlu mengkaji setiap competition diorang dan juga macam mana based on demand of their customer dan macam mana society sekarang, diorang perlu keep up with the track supaya company Epson tidak akan falling behind and still thrive in competition. Untuk recommendation saya adalah establish clear ethical guideline. Epson should develop and communicate clear ethical guideline for pricing practices across the organisation. This guideline should outline the company commitment to fairness, transparency, and integrity in pricing decision. Maksud saya daripada sini adalah Epson perlu membuatkan sesuatu guideline. Dia boleh dikatakan juga macam sebagai undang-undang ataupun slogan setiap kerja company Epson, supaya diorang tahu macam mana betapa tinggi tahap yang diorang perlu capai supaya barang yang diorang keluar oleh production sama kualitinya dengan harga yang telah ditetapkan oleh company Epson.